Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah al-Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'. Para penonton yang saya hormati dan dikasihi Allah sekalian, sembahyang tahajud ialah sembahyang sunat yang dikerjakan pada waktu malam selepas bangun daripada tidur. Dinamakan ia dengan tahajud kerana meninggalkan keinginan untuk tidur dengan bertujuan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut sejarah, sembahyang tahajud dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak mula-mula Islam berkembang di Madinah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, wahai orang yang berselimut, bangunlah sembahyang tahajud pada waktu malam selain daripada sedikit masa, yakni yang tidak untuk berehat, iaitu separuh dari waktu malam atau kurangkan sedikit daripada separuh itu, ataupun lebihkan sedikit daripadanya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, yakni bacaan yang terang, jelas dan betul menurut ilmu tajwid. Seterusnya, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, mengenai dengan hukum mengerjakan sembahyang tahajud. Pada asalnya, hukum mengerjakan sembahyang tahajud adalah wajib. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 4 yang baru saya baca tadi. Berdasarkan riwayat Muslim, hukum sembahyang tahajud itu menjadi sunat selepas difardukan sembahyang 5 waktu, sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh Sa'ad bin Hisham. Maksudnya, tunjukkan kepadaku bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang. Aisyah menjawab, tidakkah engkau membaca ayat Ya ayyuhal muzammil? Sa'ad menjawab, ya, aku membaca ayat berkenaan. Lalu Aisyah berkata, sesungguhnya Allah telah memfardukan sembahyang malam sebagaimana yang diperintahkan di dalam ayat pertama surah Al-Muzammil. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menunaikan sembahyang malam selama 12 bulan sehingga turun ayat yang terakhir daripada surah yang sama dan menjadikan sembahyang malam itu sebagai tatawwu', yakni amalan sunat setelah ianya difardukan. Walaupun sembahyang malam itu sebagai amalan sunat, sembahyang ini masih menjadi keutamaan dan mempunyai fadilat yang besar berdasarkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal fariḍah qiyamul lail.
Maksudnya, seafdal-afdal sembahyang sesudah sembahyang fardu ialah sembahyang malam, yakni tahajud. Hadis riwayat An-Nasai. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, mengenai dengan masa dan waktu untuk mengerjakan sembahyang sunat tahajud itu ialah sesudah masuk waktu Isya dan selepas menunaikan sembahyang fardu Isya hingga terbit fajar sebelum masuk waktu subuh. Disyaratkan dilakukan selepas bangun daripada tidur, sekalipun tidur itu hanya sekejap sahaja. Jika ianya dikerjakan sebelum tidur, maka ianya bukan dinamakan sebagai sembahyang tahajud. Kemudian berkenaan dengan jumlah rakaat sembahyang tahajud, di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahawa bilangan rakaat sembahyang tahajud itu tidak ditentukan dan ianya dilakukan sekurang-kurangnya 2 rakaat. Walau bagaimanapun, sembahyang tahajud itu adalah mengikut ketentuan masa dan keikhlasan atau ketaatan individu itu sendiri mengikut kemampuannya. Jika banyak rakaatnya, maka banyaklah pahalanya. Akan tetapi, lebih afdal memanjangkan bacaan sembahyang daripada melakukan banyak rakaat menurut kebanyakan ulama Asy-Syafi'i. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, di antara kelebihan dan fadilat mengerjakan sembahyang sunat tahajud ialah yang pertama, ditempatkan di akhirat nanti di tempat yang terpuji. Yang kedua, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapat mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dikabulkan doa dan permohonan serta diampunkan dosa-dosanya. Yang kelima, terhindar daripada segala penyakit tubuh badan dan mencegah daripada melakukan dosa dan kejahatan. Yang keenam, dijanjikan masuk syurga dalam keadaan selamat sejahtera. Dan yang ketujuh, mendapat syafaat baginya dan ahli keluarganya seperti mana perkataan Abu Al-Walid An-Nisaburi, orang yang sembahyang tahajud diberi syafaat kepadanya dan kepada ahli keluarganya. Dari itu para penonton yang saya hormati sekalian, tidak syak lagi bahawa sembahyang sunat tahajud itu mempunyai fadilat yang banyak dan kelebihan yang amat besar kepada orang yang melakukannya. Jadi kita ni nampak betapa manisnya sembahyang sunat tahajud itu. Bangun tengah malam untuk bersembahyang tahajud, ianya bukan mudah. Ia hanya dilakukan oleh hamba yang ingin memanjatkan doa, rasa takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, di samping ingin memohon serta mengharap redha Allah Subhanahu wa taala, sehingga mata lena dan mata mengantuk pun dapat diterangi. Atas asas semua ini, semua halangan dan rintangan dapat diatasi. Mata yang mengantuk mudah dipimpin untuk memuja bagi mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, kerana keredaan Allah taala itulah yang diharap-harapkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 72, waridwanum minallahi akbar. Tafsirnya, serta keridaan daripada Allah yang lebih besar kemuliaannya. Akhir sekali para penonton yang saya hormati dan dirahmati Allah sekalian, dalam ibadah sunnah seperti tahajud, jika kita ni tidak dapat
melakukan semua, jangan kita ni tinggalkan semuanya. Buatlah, lakukanlah apa yang kita ni mampu dan apa yang kita ni terdaya. Walaupun sedikit, kerana yang sedikit itu adalah permulaan yang lebih baik. Sekian dahulu daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau